Alright, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan kelas kita, kita sama-sama berdoa ataupun dalam kepercayaan masing-masing, yang mana yang Muslim boleh berdoa membaca umul kitab Al-Fatihah dan juga doa pendarah hati. Dan yang lain boleh baca dalam kepercayaan masing-masing lah. Auzubillah. Alright, kita mula ya semua orang. Okey. Boleh. Ada apa-apa soalan kalau tertinggal kereta api, macam tiba-tiba tak dapat, tak sure, terus tanya. Jangan duduk diam je tau. Okey, ni interface kita, mana yang you guys dah nampak tu. Ini adalah saiz dia 1920 dari 1080. Ini by default, ini adalah saiz wide screen full high definition FHD. Okey. Dan ini FPS adalah kita punya frame rate kita. Frame per second, which is yang betul adalah 24 ataupun 25. Okay. Bermaksud dalam 1 second ada 25 frame. Jelas ya? Jelas. Okay. Next, saya type kat sini lah supaya semua orang faham. Beberapa key yang penting ataupun feature yang penting untuk buat animasi. Yang pertama, okay, sure. F5, F6, F7. Okay, nampak kat sini F5, F6, F7 ni. Kalau nak tengok F5 apa, pergi kat sini. Okay, F5 nampak tak dekat bila saya right click ni, dia akan tulis sini insert frame. You guys nampak tak? Nampak. Frame, Nampak. F5 remove frame. Okay. Shift plus 5. Baik. Ya, kawan baru masuk. Kita sambung balik. F6. Sini F6 ialah convert to keyframe dan dalam masa yang sama dia boleh digunakan sebagai insert keyframe. Dia punya contoh dia, kalau minggu lepas you guys tengok dekat sini dia ada satu line panjang-panjang dekat timeline, dan ataupun ada satu yang baru dekat sini. Bila kita tekan F6, dia akan jadi set satu keyframe. Okay. Jadi macam sekarang ni. Sekarang ni ada satu keyframe. Kalau tak dia akan kosong, and then baru kita set baru, dia akan jadi keyframe yang lain. Okay. Insert keyframe. And now apa yang bouncing ball tu tak pakai sangat insert keyframe, tapi in future kita akan pakai insert keyframe ni, especially bila kita buat cut out animation. Contoh sini cursor saya berada di frame 5. Saya besarkan sikit. Frame 5, bila saya tekan F5, dia akan jadi memanjang macam ni. Nampak tak? Sebab kita insert frame. Okay. Kalau kita buat sini sebagai F6, dia akan jadi insert keyframe. Dia akan jadi satu drawing yang baru. Yang mana kalau
Kalau bawah ni memang dia ada satu sahaja macam ni, dia tak ada yang lain-lain. Kalau dekat belakang ni saya alihkan benda ni. Kat depan pun sama, dia akan ikut alih sekali. Tapi kalau saya dah tekan F6, maknanya dia dah jadi keyframe yang baru. Maknanya dia dah jadi lukisan yang baru, dia dah jadi objek yang baru. Saya pindah sini, yang kat depan tadi masih sama. Itu beza dia, faham tak? Faham. Okay. Dan kalau nak buang, convert to blank keyframe, F7. Salah. Clear keyframe, shift F6. Okay, dia akan patah balik jadi macam tadi ya. F6. Shift F6. Clear keyframe. Okay. As you kan nampak tadi, F7. Convert to blank keyframe. Nampak dekat bawah ni dia jadi kosong. Maknanya yang belakang-belakang ni kita tak boleh lukis lagi sebab dia tak extend. Yang sini dia ada, cuma dia lukisan tu kosong. Okay, drawing tu, space tu kosong. Right click kalau nak tengok, convert to blank keyframes. Right, shortcut ni biar kat sini supaya kita boleh nampak. Sinilah. Okay, jelas ya? Next, apa yang kita perlu buat ialah again latihan bouncing ball. Dan saya lepas saya tunjuk ni, I need everyone untuk buat, dan bila dah jadi tu, jadi tak jadi boleh tunjuk. Okay? Sebab benda ni akan jadi penilaian juga. At least saya boleh beritahu Dr. John siapa yang boleh buat, siapa yang tak buat langsung, siapa yang duduk diam-diam tak tunjuk pun, dan kita boleh jadi carry mark untuk markah kita. Takut tak? Okay, so, macam biasa saya lock dahulu dan saya menggunakan mungkin warna grey ni sebagai ground dekat bawah. Okay, saya dah buat saya punya ground dan rename dia sebagai ground, dan saya perlu extendkan drawing ni sampai maybe berapa second ya, maybe 4 second sampai 100 frame. So tekan apa tadi? Boleh tak korang beritahu? F6. Saya nak extendkan frame tu. F5 ke F6? F5. Betul, F5. See, saya tekan F5, dia ada sini. Nota tu pun saya extendkan F5 juga supaya ada sampai belakang. Okay, right. Dia dah ada kat sini. Right now, kita nak buat bola tu bouncing daripada atas turun ke bawah, naik atas, turun balik. Sebab itu adalah basic sangat. Dan kita perlu menguasai jugalah. Bola, tolong bagi cadangan. Bola nak warna apa? Merah. Purple. Merah. Merah is suspect. Oleh kerana kita suka tuduh merah, bagilah merah kan. Okay. So, merah adalah bola kita. Right, ni adalah bola kita. Sebelum kita nak laju sangat, tak sabar nak animate bola kita ni melantun, jangan lupa buat dia punya guide. Okay, dia punya panduan dia. Okay, wajib tau buat ni. Layer 1 ni tadi apa? Ini nota dia lah. Okay, shortcut. Layer ni, ini kita punya drawing, ini kita punya guide.
Okay, cari warna yang terang. Bola ni akan turun ke bawah. And then dia akan naik ke atas, turun balik. Naik ke atas, turun balik. Dan naik ke atas. Lebih kurang gini lah ya. Okay. Jadi jangan lupa apply another nota saya nak apply sini. Principle. Prinsipal apa kita nak pakai yang akan terpakai bila buat bouncing ball? Trash and Ya? Squash. squash and Stress. Stress ke? Squash and stretch. Mana lagi? Squash and stretch. Stretch. Itu untuk bola dia penyek ya. And then apa lagi prinsipal yang kita akan pakai? Prinsip nombor 2, staging. Kita dah staging ni mana dia punya ni lah. Kedudukan, apa lokasi dekat mana. Ini pun kira staging juga ni. Bola pertama, kedua, bola ketiga landing ke bawah sini. Di sini ini adalah kita dah stagekan dekat mana dia nak pergi. Kalau bola tu terus lompat ke hujung, itu adalah lain punya staging pula. Staging. Lagi. Adakah dia melibatkan dengan anticipation? Tak sure. Dia tak tahu. tak sure. Anticipation dia ada pergerakan sebelum. Bola ni dah terus jatuh. So saya rasa tidak perlu. Melainkan kalau bola kita ni jenis macam tupai hari tu. Dia nak melompat pun dia tarik ke belakang dulu. Okay, anticipation and cushion tak ada. Tapi dia ada slow in and slow out. Bila masa, kat bawah ni, bila masa dia nak slow in. Slow in tu maksudnya dia semakin slow. Masa menantun ke atas. Sekejap, saya conteng sini. Ini A kedudukan, B, C, D, E, F, G. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini lah. Okey, kat mana? Dekat A atau B atau C atau dekat 1, 2. Kat mana dia perlu slow in? Tak apa, salah. Kalau salah kita belajar sama-sama. 1. Satu dari sini. 2. Okey, ada 1, ada 2. Lagi kat mana lagi? 2 juga. C. Alright. C. Okey. Ada lagi jawapan? C. Apa dia? E. D. D. Bola ke? E. Alright. Okey. Kita tutuplah kita punya ni. So jawapan yang betul dia adalah pada C dan E. Bukan pada 1 dan 2. 1 dan 2 ni yang mana kat sini adalah slow out. Ini adalah slow in. Maknanya dia makin slow. Ini adalah slow out. Okey. Daripada slow dia out, dia makin laju. Sebab kat sini kan dia nak bola tu nak stretch dan dia makin laju sini. Daripada bawah dia nak naik atas balik. Kat sini dia laju dahulu. Dia masih laju. Baru dia jadi slow. Jadi pelan ya. Awak kena bayangkan diri awak menjadi sebuah bola atau jadi apa-apa benda yang melantun dan kita bayangkan pergerakan kita macam mana. Kita nak naik tu akan jadi slow. And then bila turun balik, laju. At least macam main roller coaster lah. Korang pernah main roller coaster tak? Tak pernah? Pernah. Okey, siapa yang tak pernah? Saya tak boleh mabuk. Saya. Oh.
Nak naik ke Okey lah, tapi slow je. Nanti muntah. Kesian juga tak pergi roller coaster. Tak apalah, demi keselamatan. Kena pula sekarang ni kan, tak boleh nak merayap. Itulah dia, kalau nak kat mana nak kena slow, kat mana nak ni. Kalau at least kalau yang main bola pun kita tahu bila kita sepak bola, bila bola tu kita sepak, ni pakaikan jadi kasut. Ush, bola tu pergi kan. Maknanya dekat sini bola tu laju. And then kalau bola tu dah berada di, kita boleh pula sepak daripada tengah padang, sepak macam Beckham masuk dalam tiang, masuk dalam gol terus. So ini tiang gol, ni separuh padang, ni keeper, ni adalah Beckham kat sini, dia sepak bola. Bush. So bola tu masuk terus kan, masuk dalam gol. Dekat sini dia akan slow tau. Dia akan naik, slow dan dia akan laju kat sini. Sebab apa? Ada tarikan graviti. Kat sini laju. So sini ada slow in. Sini ada slow out. So dia semakin laju dan bila masuk dekat sini. Okay? Tapi dia tak adalah perlahan seperti kalau kita lambung bola. Yang itu memang perlahan. Yang ni agak laju jugalah. Consider laju juga. Okay? Benda ni sangat-sangat apply untuk apa-apa situasi yang dalam situasi harian kita lah, kalau kita perasan tak perasan. Okay, selepas slow in, slow out, prinsipal yang lain kita akan gunakan. Bola tu bergerak, dia ada direction dia ada arah dia. So kita akan menggunakan arcs. Okay. Kawan baik dengan slow in dan slow out ni adalah timing. Okay. Ini adalah sebuah sedikit animation principle yang kita pakai. Alright. I need you guys to understand sebab benda ni nanti kita akan buat. Dan I need you guys to show me apa yang korang buat. Nah, lepas tu kita akan tunjuk ni lah dengan Dr. John ni . Okay. Kembali kepada kita punya step by step ni. Guide dah ada. Ini adalah kita punya drawing. Dan kalau tak sure lagi, in case guide ni tak takut tak faham lagi, apa yang you guys boleh buat ialah labelkan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Bila dah ada 1 nak turun ke 2, kita perlukan bola tu daripada 1 ke 2, kita perlukan dia punya IB dia. Okay. Lepas tu jangan takut macam mana nak buat. Always remember korang kena buat mula-mula sekali ialah keyframe. Pergi dekat sini, 1. Okay. Setiap drawing tu, ingat lagi tak yang saya ada cerita human eyes boleh capture 1 saat 12 frame. 12 image. Ingat lagi tak? Ingat kan? Ingat. Okay, dalam 1 saat 12 frame ni, maka sebab tu kita boleh menggunakan, maknanya dalam 1 saat, setiap frame ni adalah 2 frame. Istilah dia ialah dalam timing punya prinsipal, shoot on shoot on to. Okay, shoot on to ni maknanya setiap, dulu yang saya tunjuk yang pakai kertas tu kan, masa zaman-zaman atuk nenek di sini diorang buat tu, setiap lukisan tu digunakan untuk 2 frame. 2 frame maknanya kalau dalam filem zaman Piramli tu, 2 gambar. Okay. Ini yang sekarang kita katakan frame ni. 1 frame, 2 frame, 3 frame kat bawah ni. 4 frame, 5 frame. Maknanya 2 gambar, sini 2, sini 2, sini 2. Faham ya? I hope you guys faham. So, bila dah ada frame macam tu, apa yang you guys boleh buat ialah kita boleh reserve terus pergi dekat 5. Okay? Ataupun kalau nak dekat 2 dulu tak apa, boleh je kat mana-mana. Anyway dekat sini buat pun kita boleh tekan F5 terus. F5.
F5 pula. Sorry. Dan F6. Okay. Bila tekan F6 dia jadi apa? Insert keyframe. Certain keyframe. Okay. So keyframe seterusnya dah berada di kat sini. Ini adalah 2 kita. Kedudukan bola 2. Saya boleh ambil sini. Just tarik bawah. Ataupun nak draw baru, draw lah terpulang. Okay. Kalau yang jenis susah mouse pun tak ada kan. Okay, penyekkan. Squash sedikit. Okay. So kita dah ada key pertama, key kedua berada di bawah. Kalau dah ada, kita buat IB tengah-tengah ni. Cara nak buat IB, dekat sini dia ada dia punya shortcut key lah, insert keyframe. Tapi kalau nak tengok dekat atas, insert keyframe yang mana satu? F berapa? No. F6. Alright, thank you. Thank you. Alright. F6 bila saya tekan dia akan jadi baru. Saya nak dia punya bola ni berada di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Macam mana nak tengok antara tengah-tengah? Hidupkan onion skin. Dia punya button kat sini, onion skin ni. Okey, dia ada range dia, kita boleh set. Nak panjang-panjang lah, nak pendek-pendek lah. Ini antara hijau dan merah. Mungkin dalam korang punya interface warna dia berbeza. Tak kisahlah warna apa pun, janji faham. Okey. Bola pertama. Okey, 1, 2 dan kita nak IB dekat tengah-tengah. So bola ni kita dah decide dekat sini ya. Kalau korang decide bola tu berada kat sini, so kita kena patuhlah kita buat sini. Kalau bola tu you guys decide dekat sini, bola tu dah dekat dah. Okey. Sekarang kita nak letak dekat tengah-tengah dulu, in between. So bola tu squash dekat sini. Okay, lebih kurang. Saya turn on kamera pula. Okay. So dah dapat bola point. Dah penyek dekat sini. Lepas ni kita nak kena buat yang mana pula? Tiga. Nak 2 ke 3 kan? Okay. Kalau susah nak agak, you guys boleh buat je terus kat sini, tekan F6. Daripada 2 ke 3 ni buat dulu kat sini, nanti gerak-gerak lah, tarik benda ni, boleh tarik. Okay, kalau jenis yang terror nak congak, kita dah boleh agak terus, maknanya ini 2 frame. 1, 2. Dan kita perlukan IB 2 frame. So di sini, ini kedudukan dia untuk buat new keyframe pula dekat sini. Okay. Saya pinjam balik bola pertama tadi. Saya paste balik kat sini. Bola dah berada di sini. And then 2 ke 3 kita perlu tambah in between. Nak tengah-tengah lagi tekan F6 lagi sekali ya. Iaitu insert keyframe. Tekan F6. So, kita dapat satu ruang antara 2 dengan 3. Again 2, 3, saya tambah IB tengah-tengah. Which is IB dia patut berada somewhere sini. Okay. So kita boleh repeat the process. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Jelas lah? Okay, apa kata saya bagi semua orang 15 minit untuk try buat. Boleh? By 15 minit nanti saya akan panggil randomly siapa yang untuk share screen. Boleh ya? Boleh. Okay. So yang ini saya akan stop dulu sharing and korang boleh try buat dahulu. Lagi cantik kalau yang ini saya tunjuk sempat sampai 3 je kan. And then lagi kalau korang berjaya buat sampai ke 8 ni lagi best. Okay. So korang nak sharing ni macam ni ke atau boleh tutup?
Tak tahu? Biar macam tu. Biar macam Share ni je je. lah. Ya je. Saya biarkan macam ni supaya korang boleh refer dan tengok. Kalau tengah buat tu tiba-tiba nak Roger macam nak tengok frame 3, frame 4 macam mana, boleh je cakap, jangan diam-diam je. Okay, 15 minit.
kita ada soalan dari Siti Umairah. Kiranya setiap kali nak lukis bola tu kan, kena insert frame ke keyframe? Okay, kalau kita nak lukis bola, okay lah, saya pergi kat frame 40, saya kosongkan dulu. Kalau kita nak lukis baru, mula-mula of course dia kosong, boleh lukis saja bola atau lukis apa-apa objek kan. And then kita nak buat dekat frame 45 pula, kita nak gerakkan bola tu ke kanan. Okay, kalau kita nak gerakkan bola tu ke kanan, of course kita nak kena ada new keyframe. Maknanya dekat sini right click, dia adalah insert keyframe sini ataupun convert to keyframe, sama je ni. Picture ni sama dia, mungkin ada beza dia tapi shortcut dia sama, F6. Insert keyframe ataupun convert to keyframe. F6 ni, kalau saya tekan F6 ataupun saya pilih kat sini insert keyframe, dia akan ada titik yang baru dekat sini. 40 memang dah ada dah, 45 dah ada, kita boleh gerakkan. Okay. So dari 40 ke 45, bila insert keyframe, dia ada yang baru. Frame 50, saya tekan insert keyframe lagi, dia ada titik yang baru sini, saya boleh alihkan. Maka tak sama kedudukan setiap satu. Okay. Menjawab soalan tak, Umairah? Cik Chun. Okay, dah 10 minit, ada masa 15 minit lagi.
Alright, habis masa. Boleh tak somebody share dengan kita semua? Siapa nak share? Salah tak apa, janji korang share. Saya boleh tunjuk dekat Dr. John, ini hasilnya. Ada student kita dah tunjuk, dah buat dah. So kalau dia nak bagi markah lebih tu, up to him, up to her. Saya buat tapi tak jadi. Saya nak tunjuk juga. Boleh. Silakan. Nama Syafirul Arif right? Jadi tak jadi belakang kira. Tengok cari mana pun. Okay, pilih share screen tu. Share. Ni. Nampak macam. Okay, nampak? Jadi macam ni sir. Macam mana? Okay, alright. Kita go frame by frame ya. Nanti. Go frame by frame. Kita nak bedah siasat awak punya kerja ni. Matikan dulu onion skin. Right. Pergi frame 2. Bola pada kedudukan atas. Frame 3. Okay, frame 4. Saya dah tahu dah. Pada frame 4 ni, frame 3 dengan frame 4 ni, bola yang pertama tu masih ada ke? Ada lagi. Ni So sepatutnya bola tu dah bergerak, sepatutnya dia dah tak ada dah. Macam mana nampak tu? Cuba select and delete dulu. Yang mana? Bola yang dekat atas sekali. Ini Bukan yang ni. Yang ini dekat frame 1 bola memang ada kan? Okey, pergi pada frame 3. Oops, okey. Pergi frame 3 dulu. Okey, pada frame 3, bola awak sepatutnya dah berada di IB tengah-tengah. Betul tak? Betul. Okey, kira betul lah tu. Kira angguk je lah. Tapi, awak lupa nak delete yang pertama tu. Delete ada lagi situ. Delete dulu. Tekan select, delete. Tekan je delete, alright. Seterusnya pergi pada frame 5. Bola tu masih ada lagi dia punya kenangan silam kat situ kan. Delete. Oops, awak terdelete semua. Select pada yang atas sahaja. Alright. One more time. Okay, tekan pada objek tu. Kalau awak tekan layer, dia akan select semua tau. Tekan pada objek tu sahaja. Okay, lagi sikit. Pada layer guide. Okay. Guide tu pergi lock dulu. Right. Okay. Tak nak select macam tadi boleh lah. Jadi gitu. Select je lah semua. Satu. Okay. Dia dah boleh delete dah. Frame 10. Kita pergi frame 10. Ada lagi. Tengok benda tu masih ada lagi. Tekan, dah boleh delete dah. Okay. Frame berapa ni? 10, 11, 12. Okay, frame 12. Tengok tu. Ini tu masih ada, bawah pun masih ada lagi. Alright. Frame 15. Dia tak move, kira dia masih tak move on ni. Okay, frame 20. Okay. Delete dulu. Ada tertinggal sikit. Frame 25. Masih ada yang tertinggal kan. Okay. Frame 30. Samalah repeat the process. Dia sebab apa dia masih ada rasa? Dia memang okay. Dia masih ada sebab tadi kita tekan bila kita nak buat new keyframe, new drawing tu, kita tekan F6
bila kita tekan F6 ni, maknanya benda yang lama tu masih ada dan dia letak benda baru. Umpama kalau awak lukis dekat satu kertas, di kertas tu masih ada lukisan yang lama. Cuba dekat pergi frame 35. Okay, tekan F6. Okey, bola tu masih ada kan? Jadi kalau awak nak lukis yang baru, bola yang lama awak kena padam. Oh. Okey. Okey, gitu ya. So maknanya bila dah macam ni, awak dah boleh dah tambah IB antara setiap satu tu dah. Kat sini Tambah kat tengah-tengah. Okey. Dan bila tekan F6, jangan lupa delete lah tengah-tengah dia punya original drawing dia. Thank you, sir. Alright, thank you. Okay, thank you Syafirul Arif. Anyone else nak share? Kawan korang nak buat ni mesti nak tunjuk sikit. Ya. Okay, match. Saya dapat. Boleh. Silakan. Okey, skrin daripada Muhammad Khairul Azim. Nampak? Nampak, kita nampak dalam skrin awak. Awak punya timeline kecilkan dulu, sekarang ni besar sangat. Sedang-sedang lah macam tu. Okay, just nice. Right, boleh nampak. Okay, jadi dah. Cuma saya nak tanya, nak tambah IP tu macam mana? Nak tambah IP tak sure macam mana ya? Boleh. Okay, sekarang Muhammad Khairul Azim punya dah clear. Memang step by step daripada bola daripada 1, 2, 3, 4, 5 tu dah ada. Dan dia dah tambah IB. Cuma saya nak tahu, pergi pada frame 2. Bukan layer 2, frame 2. Okay. Masa bola ni awak buat, awak terus buat daripada satu bola ini turun ke bawah ke awak buat satu bawah dahulu baru buat tengah-tengah? Satu, dua baru tengah-tengah. 1, 2 baru tengah-tengah. Okey, cantik. Maknanya awak dah buat IB dah. Cuma sekarang ni awak perlu tambah selit lagi IB antara satu dengan yang tengah-tengah ni. Satu dengan IB ni tinggal nak tambah je lagi. So apa yang awak boleh buat, dekat layer tu terus tekan F5. Dekat layer 2. Dekat 1 boleh, dekat 2 pun boleh. Tekan F5. Bila F5 dia dah berganjak ke depan tau. Okay. Sekarang dah ada extra 1 frame. Betul tak? Dan boleh terus tekan F6 pula. Okay. So bila dah tekan F6, yang frame 3 tu biarkan. Yang dekat frame 2 tu awak boleh ubah. Okay, delete dulu. Okay, tekan hidupkan onion skin. Onion skin. Mari membawang. Onion skin awak kat mana? Onion skin tu. Saya rasa cursor tu tolak ke kanan lagi. Ni. Banyak sangat. Bukan. Kan ada button play, lepas tu ada button loop. Tu button play, okey. Teruskan ke kanan sikit lagi. Sikit-sikit. Okey, lagi. Okey. Ini loop yang sebelah dia tu. Ni. Onion skin. Tekan. Okey. Maknanya sekarang ni antara satu dengan yang tengah-tengah tu awak perlu tambah awak punya in between. Tambah dekat dah sini. Boleh tambah kat tengah-tengah dah. Sini kan? Ya. Itu kalau dia linear. Kalau maknanya gerakan dia sama tau. Kalau awak nak buat dia ada slow motion, bergerak slow dulu daripada nombor 1 tu, daripada awal tu dia slow, maknanya bola tu kena rapat dengan satu.
Kalau bola tu dah rapat tengah-tengah, dia akan nampak movement tu linear. Okay. Cara nak mudah, copy balik bola dari frame nombor 1 tu. Onion ni untuk apa? Onion ni kita nak nampak, dia macam kita boleh nampak sebelum tu ada apa, selepas tu ada apa. Okey, mana lukisan kat sebelum tu tadi kedudukannya kat mana, lukisan yang selepas kat mana. Jadi kita boleh agak-agak kat tengah-tengah dia macam mana. Okey, pergi pada frame 1. Copy je. Oh, frame 1 banyak. Okay. Copy je bola tu. Okey, pergi pada frame 2. Okey, paste. Okey. Kedudukannya boleh. Okey, kalau letak tengah-tengah, dia akan jadi linear. Kalau kita nak bagi tak linear, ingat tak prinsipal ada slow in, ada slow out. Okey, dekat sini kita nak slow out dulu. Maknanya bola tu perlu rapat dengan satu dahulu. Lebih kurang dekat-dekat sikit. Macam tu. Okey, just nice. Right. Okey, dah ada. Seterusnya yang ini okey. Tengok pada frame 5. Okay, frame 5 bola dah penyek kat bawah kan? Extend dia bagi 2 frame. Ingat tak tadi saya kata shoot on 2. Everything kena 2 frame, 2 frame. Tekan F5 untuk extendkan dia punya ni. Okay. Yang itu 2 frame saja. Ni dah banyak ni. Dah jadi 3. Okay, 2. Right. Seterusnya pada frame 5, 6, 7. Ini dah 8 dah. Okey, 7 dah okey. Alright, hang on, saya ada something saya nak awak betulkan ni. Dekat atas tu ada 3.00 FPS. Tak? Okey, ini maknanya satu saat 3 frame je. Okey, betulkan jadi 25. Satu saat ada 25 frame. Okey. Yang ini yang standard lah 24 atau 25. Saya suka pakai 25, senang nak congak. 4 kali 25 100. Okey, macam tu. Okey, yang ini bola dah naik atas, tekan F5 untuk jadikan 2 frame. Okey, cukup. Now, bola tu bila nak naik atas, pergi pada frame apa ni? 7, 8, 9. Pergi pada frame 9. Okay, bola ni kita nak ada slow down tau. Okay, maknanya bola bila dah atas kan dia ada slow sikit kan. So tekan F5. Okay, lepas tu terus tekan F6. Okay, pergi balik pada frame 9 tadi. Bola tu sepatutnya dia bergerak menghampiri kedudukan pada bola atas sekali. So umpama dia awak kena bawa tarik ke bawah sedikit. Yes, macam tu. Dia tak boleh kat tengah-tengah. Kalau dia antara IB dan tengah-tengah, nanti dia akan nampak linear. Yang ini betul macam ni awak buat. So dia dah ada slow in, dah menghampiri ke 10. Okay. Jadikan dia 2 frame. Tekan F5, betul. Okay. Next, pergi pada frame 11. Okay, frame 11. Bola ni baru ada 1 frame ya. Kita nak bagi dia bergerak slow dulu baru laju. Tekan F5 2 kali. Okey, pergi pada frame 11, 12, 13. 13, tekan F6. Gerakkan ke depan sedikit supaya dia ada feel macam nak mula turun. Okay. Depan lagi sikit, lebih kurang lah. Okay. Maknanya bola tu dah ada bergerak sikit kan. Okay, extendkan dia punya apa nama? Frame. Tekan F5, extend dia punya keyframe, alright dah 2. Now pada frame 15, bola tu dah berada kedudukan IB. Bagi 2 frame juga, everything kena 2 frame. Saya rasa yang depan pun kena tu. Frame 1 dengan frame 2 tu tak betul lagi tu. Yang ni? Iya betul. Bagi 2 frame, yang sebelah tu pun jadi 2 frame juga. Right. Okay, kita sambung.
Frame 19, kita check frame 19. Okay, turun bawah. Ini pun patutnya 2 frame. Okay, frame 21, bola tu dah naik atas. Cantik dah awak punya curve. Frame ni bagi 2 frame juga. Okay, pada frame 23, kita tengok 23. Bola ni atas sekali kan? Sama juga macam tadi. Maknanya dia perlu ada in between. Bola tu dah mula naik sikit tapi dia belum sampai atas lagi. Sini kan? Yes, tekan F6. Okay, pergi balik pada drawing yang sebelum tadi. Okay, gerakkan ke belakang sedikit. Agak-agak. Okay, lebih kurang. Kejap. Check pada frame 23. Silap. Frame 23 yang gerak sepatutnya. Undo balik. Dah patah balik aja. Undo dulu. Okay, set keyframe. Bola naik atas. Frame 25 tengok sikit apa ada. Okay. Alright, 25 tambah lagi. Okay, dekat frame 26 tambah satu keyframe. Itu 27. 26. Okay, move ke depan sikit. Ni dah tak ikut arc dia dah. Tadi kalau awak tengok bola awak yang melonjong kat depan tu, dia dah dia punya laluan dia dah ke sana. Jadi awak kena follow dia punya laluan dia. Guide awak sekarang ni tak cukup garisan bukit-bukit tu. Pergi dekat garisan bukit-bukit. Check pada sekarang ni dia awak sama ada boleh tarik saja ataupun pergi dekat frame yang hujung tadi awak terus tekan F5. Pergi pada frame tekan F5 terus. Ataupun 35 lah jauh sikit. Kan dia terus kan. Okay, cun. Sini. Okay. Frame 26. Bola tu tak ikut laluan kan? Betulkan balik bola tu punya kedudukan. Okay, alright. Jadikan semua 2 frame dulu. Tekan F5, F5, F5. Okay, F5, alright, cun. So basically yang kat belakang tu sama je prosesnya, awak tinggal repeat nak tambah IB. Tapi kalau awak check balik sekarang dari depan, insyaAllah semua dah okey dah. Boleh tekan play. Bagi full view dulu. Matikan dulu onion skin. Okay. Okay. Rasa macam mana? Okay. Ke tak okay lagi? Boleh? Boleh. Boleh lah. At least ada ni. Ada dia punya improvement daripada mula-mula tadilah. So apa yang awak perlu buat ialah continue. Guide dah ada. Dia punya arc dia tu. Yang awak kata garisan bukit bukau tu. So benda tu just make sure dia punya bukit bukau tu dalam consistent. Dalam dia punya lengkung tu biar betul. Jangan satu lengkung cantik, satu lagi lengkung macam tinggi sangat, lepas tu slope macam tu kan. And then saiz bola tu kena konsisten. Bayangkan kalau bola tu macam isi padu dia ialah 2 liter. So bila dia pergi kat mana-mana pun masih 2 liter lagi. Okay.
Thank you Khairul Azim. Okay. Anyone else nak tunjuk? Cik Kak nak tunjuk boleh? Boleh. Tapi guna macam ni aja. Sekejap. Macam Boleh tu. macam ni Alright. kan? Boleh. Challenging sikit sebab saya tak nampak free je. Boleh lah kot. Okay kan? Ya Lagi sekali. Alright. IB belum settle lagi kan? Belum kot. Tak apa. Cuba tengok dekat timeline dia tu. Timeline. Kamera tu zoom ke timeline boleh tak saya nampak? nampak lain tak? Dekat lagi? Sekejap. Boleh tak nampak tu. Okay, make sure everything shoot onto ya, 2 frame. Saya rasa bila bola awak landing dekat ground, awak ada bagi 3 frame atau 4 frame tau. Sebab tu bola tu nampak dia hold dulu sekejap baru dia naik balik. Oh. Okay. Everything 2. Okay. Okay. Sebab tu timing, bila principal timing tu shoot onto, semua pun 2 frame. Nampak tu ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3 kan? Ada. Lepas tu dekat frame 10 tak berapa frame dah tu. Okay. Tak apa, boleh adjust balik. Lepas tu bila dah adjust tu tinggal tambah keyframe untuk detailkan dia punya in between. Okay. Okay. Thank you. Alright, thank you. Okay, ada yang lain nak tunjuk? Kalau tak ada, ikut pesan daripada Dr. John, maknanya you guys punya assignment ialah buat satu bouncing ball dan satu lagi apa-apa objek yang mana daripada atas jatuh ke bawah. Okey, contohnya kalau yang pertama tu bouncing ball yang macam kita buat ni lah, maknanya korang siapkan je, settle satu assignment. Satu lagi ialah ambil apa-apa objek lain, contohnya ialah bola bowling. Daripada atas jatuh ke bawah. So maknanya dia punya bounce tu taklah banyak sangat macam bola tenis. Yang bola kita buat ni pun maybe bola tenis ke, bola apa pingpong, sebab tu dia melantun dia tinggi. Kalau korang buat bola tu adalah bola bowling, saya tutup dulu yang ni nampak skrin saya ni kan? Nampak. Kalau korang memilih untuk buat bola bowling, bouncing dia tak adalah best sangat. Bola satu sini, frame 5, bola tu saya tekan F6 untuk set new keyframe. Jangan lupa delete. Hidupkan load onion skin. Tak payah delete kot. Terus je buat. Turun bawah. Bola bowling ni keras. So dia tak ada nak bounce, tak ada nak squash pun. Bola tu macam ni je. Okay. Inilah dekat atas, kat bawah pun macam ni. And then mungkin dia akan ada naik sikit. Tekan F6. Naik sikit. And then tekan F6. Turun balik lah. Ya. So you guys boleh nampak bola tu ada feel yang bola tu keras sebab dia tak ada squash langsung.
And then dia punya lantunan pun sedikit je kat sini. Nampak gap dia ni. Jatuh ke lantai, boom. And then dia lompat sikit, landing. Lompat sikit je, settle. So dia tak ada banyak bounce. Okay. So tugasan korang yang nombor 1 tu ialah macam tadi. Ni. Task 01. Inilah task 02. Task 01 ni buat bouncing ball yang macam tadi tu. Yang melengkung-lengkung ni. Toing ni. Task 02 korang ialah pilih apa-apa objek. Contohnya yang lain ialah cawan apa ni? McCafe. Okey. Dia tutup ni dulu. Tutup sikit. So bila kita boleh agak material dia kertas, so dia tak boleh nak bouncing, tak boleh nak squash lebih-lebih, tapi dia akan berubah serba sedikit. So nombor 1 dekat atas, terus pergi frame 5, agak-agaklah frame 5 kan. Bawa turun bawah terus. Depend objek korang. Okay, kalau objek tu adalah rubber, maknanya getah, korang boleh buat kau-kau punya shape. Kalau ini adalah kertas, mungkin dia ada berubah sedikit, tak banyak mana pun. Lukis balik, konon-konon dia dah ada sedikit lah, dia objek tu lengkung sedikit. Turun bawah. Yang penting hit the ground, nampak sini? Dia punya hit dekat ground. Okay, and then make sure bola tu melantun bola pula. Kita dah buat objek lain kan, lupa. Dia naik balik ke atas. Saya copy balik original drawing. Control Shift V. Control Shift V. Mana Control Shift V ni dia boleh paste dekat original position. Okay. Mungkin dia dah naik balik, melantun balik ke atas, tapi tidak setinggi bola. Jadi dia ada ter-rotate sikit. Okay. Kat sini tekan F6. Okay. So dia pertama jatuh bawah, naik balik, and then dia terus jatuh macam ni. Okay. Punya IB dia yang saya boleh buat ialah dia turun bawah. Kat sini mungkin kita boleh squashkan sedikit. Tak boleh banyak-banyak. Sedikit cukup lah. Okay. Turun bawah, okay. Dan naik atas. Dan F6.
Mana ada F6. Ni saya manipulate drawing yang ada saja. Saya tak adalah banyak sangat nak lukis pun. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu. Okey, ni sepatutnya dua frame-nya. F6. Maybe rotate sedikit. Nampak dia ada slow in ya. Kita nak bagi slow in dan slow out. Dan jatuh. Okay, saya rasa saya perlu tambah slow in dekat, slow out dekat sini ya. Make sure ada 2 frame. Ini video ni pun recorded, you guys boleh double check balik nanti macam nak buat. Ambil lah apa-apa objek ya. And bounce sedikit. Perlu tambah lagi satu. Okay, kawan MACD korang ni dia akan jatuh. Okay. Dia akan jatuh sekali, dia akan naik and then piak jatuh. Jadi kalau kita nak buat bounce, another bounce pun boleh jugalah. At least adalah 2-3 bounce kan. Satu bounce naik, satu lagi bounce. Okay. Okay, dia ada landing satu kali, up, jatuh, up, jatuh lagi. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, Syamira tanya nanti tutorial ni Encik Kap ada upload dekat mana-mana tak? Saya akan letak dekat apa nama ni? E-learning dan dekat YouTube channel saya nantilah supaya korang boleh tengok. Okay, 1, 2, 3. Okay, cakap. Apa dia? So ini dia tugasan dia, nanti boleh korang buat dan boleh share dan share dengan saya, share dengan Dr. John. Mana yang pertama tadi bouncing yang spesifik bola. Bouncing tadi ambil macam tadi punya tutorial tadi kita buat tu. Yang ini twing 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 twing. Oh, saya pun tak tunjuk sambil korang buat tu saya sempat buat juga. Twing 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 twing. Okey, kat belakang saya tak sempat nak tambah in between lagi. Tapi yang objek ni korang kena pilihlah apa-apa objek pun. Jangan objek yang tak ada bounce langsung. Contohnya korang ambil Play-Doh. Kata boleh apa-apa, saya ambil lah Play-Doh.
klepek terus jatuh. Tak shock pula kita tak nampak dia punya konsep bouncing. Okay, faham ya? Ada apa-apa soalan tak? Ikutkan saya nak tunjuk yang head turn tu, tapi macam tak sempat je ni. Okay, any question? Anything nak share? Sir, Yep. video ni nanti diupload kah? Ya, saya upload nanti di YouTube dan juga YouTube saya punya channel dan juga dalam kita punya e-learning. Saya pun ada akses sama e-learning tu, nanti saya share dekat situ juga. Okay, sir, thank you. Right. Okay, ada soalan lain? Hector nak belajar hari ni ke minggu depan? Sir, minggu depan sir. Sebab sekarang ni pun laptop saya blank lepas try to install. Okay. What happened dengan laptop tu? Dia tiba-tiba off. Saya try on balik, dia gelap. Okay. Figure out dululah ya. Buat apa jadi tu. Okay. Okay. Saya dah save file ini. Saya akan share nanti dengan you guys. Dan kalau siapa-siapa yang advance dah boleh nak buat apa nama bouncing tu macam yang saya buat minggu lepas, ada tupai tu dan ada karakteristik yang itu, alhamdulillah kalau siapa boleh buat, feel free to share. Kalau siapa sangkut, siapa-siapa masih mau bertanya selepas ini pun boleh tanya, jangan segan-segan. Okay, yang penting korang tahu macam mana nak buat. Okay, Encik. Okay ya. Okay, ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh, mungkin kita boleh tamatkan kelas untuk hari ini, tutorial. Tapi sebelum tu saya ada request, onkan semua kamera dulu, jom kita ambil gambar ramai-ramai je. Umairah di library mana tu? Public library typing. Okay, nice. Orang typing. Maknanya setiap kali kelas awak akan pergi ke public library? Cakap lah, Maira. Dia dekat Jangan library, tak boleh cakap. Taklah. Alright, saya faham. Kadang-kadang kita nak cari internet yang stabil. Hari tu saya workshop macam ni, buat bouncing ball ni dengan bengkel dengan MDEC. Maknanya ada international participant, dia macam event tu ni. So saya boleh buat kat rumah tapi akan kena kacau dengan anak-anak. Kalau dengan korang anak-anak kacau saya tak kisah sangat, yang pasal biasalah cikgu mengajar ni kan. Tapi kalau yang event tu segan sikit. Saya sampai lari ke satu tempat, saya lepak McD, Starbucks, tapi internet mujur saya punya data ni unlimited, so saya tak kisah sangat. Tapi tempat tu pula bising. So saya faham dugaan awak. Okay. Respect. Okay. Harap semua orang bersabar dengan dugaan kita ni, tak tahu sampai bila. Yang lain mana tak tunjuk gambar pun? Okay.
Roseliana ni, awak dekat luar ke? Macam best ni. Outdoor ni. Cakap Raihan tengah nangis. Raihan tengah nangis. Oh, faham. Kenapa nangis? Nangis. Broken lah tu. Saya di luar. Ada power tu. Dekat Dr. John. Saya rugi dia tak join hari ni. Dia tengah meeting tu. Alright, kita ambil gambar ya. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Ada muka saya, Cik. Ada, nampak. Okay. Okay, thank you semua. Thank Apa-apa you, jangan malu Cik. nak tanya, terus tanya dalam WhatsApp. Okay, sir. Bye. Bye, terima kasih. Terima kasih.